Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Aswati dan juga Dr. Jamal Asfi. Baiklah, hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang interpretasi alat bantu mengajar ABM. Sebelum kumpulan kami membentangkan topik ini dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu nama ahli kumpulan saya. Pertama, Abdul Malik bin Daud dengan nombor matrik 147463. Nombor 2, Amisha binti Ismail dengan nombor matrik 145602. Seterusnya, Nur Salsabila binti Azif dengan nombor matrik 146562. Dan juga saya, Elia Maisalah binti Syafi'i dengan nombor matrik 147900. Baiklah, itu merupakan nama-nama ahli kumpulan saya. Dan kumpulan saya telah menciptakan satu alat bantu mengajar yang kami namakan Roda Bumi Ku Tercinta. Dan kami akan menerangkan ABM ini dengan lebih lanjut untuk slide seterusnya. Baiklah, saya Amisha binti Ismail akan memperincikan pada bahagian pengenalan. Menurut J.W. Brown, alat bantu mengajar ataupun ABM ialah suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru dalam membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Menurut Hamish pula, alat bantu mengajar ini ialah sebahagian daripada media pengajaran yang ditakdirkan sebagai audiovisual dan juga bahan-bahan yang berkaitan dan juga berfungsi dalam pelaksanaan suatu pengajaran. Alat bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis dan juga gambar-gambar sahaja, tetapi ianya juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan juga pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan juga apa sahaja yang dapat dirasakan ataupun disentuh oleh pelajar. Oleh itu, kumpulan kami telah bersepakat untuk menampilkan alat bantu mengajar yang dinamakan sebagai Roda Bumi seperti yang anda dapat lihat daripada gambar ini. Okey, baiklah, Roda Bumi ini dibahagikan kepada 6 bahagian ataupun 6 aktiviti, iaitu aktiviti pertama, pocket war, kedua, padankan teka selang kata, yang ketiga, nota QR code, keempat, what inside the balloon, dan juga aktiviti kelima, padankan fenomena gerhana, dan juga aktiviti terakhir, itu yang keenam, nota QR code. Baiklah, penerangan mengenai aktiviti ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut pada bahagian prosedur penggunaan ABM. Baiklah, kumpulan kami bersepakat untuk menghasilkan ABM ini kerana ianya hanya melibatkan kos rendah yang mana kami banyak menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kertas. Tambahan pula, ABM ini juga mudah dibawa oleh guru untuk ke kelas ataupun di mana-mana tempat. Di samping itu, kami juga percaya ABM ini, itu roda impian ini bukan sahaja membantu pelajar kelas hadapan, bahkan pelajar kelas belakang untuk memahami topik pengajaran dengan mudah kerana ianya bersifat interaktif. Tambahan pula, penggunaan ABM yang bervariasi ini juga dapat mengatasi sikap pasif dalam kalangan pelajar kerana ianya akan menimbulkan rasa minat pelajar untuk belajar, untuk meningkatkan interaksi dan juga kefahaman pelajar tentang realiti suasana pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya lebih menggembirakan dan juga menyeronokkan. Seterusnya ialah tujuan mengapa kami menggunakan alat bantu mengajar seperti roda impian. Yang pertama ialah untuk menarik perhatian pelajar. Seperti yang kita tahu, roda impian yang kami reka ini adalah mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu yang mempunyai aktiviti yang berbeza. Daripada situlah dapat menarik perhatian pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas dan tertarik apabila guru melakukan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Okey, tujuan yang kedua adalah untuk menguji kefahaman pelajar. Di setiap aktiviti tersebut adalah untuk merangsang pemikiran pelajar, dan guru daripada situlah guru akan dapat lihat sejauh manakah kebolehfahaman pelajar terhadap topik yang diajar oleh guru di dalam kelas. Dan ketika aktiviti dijalankan, guru akan dapat lihat adakah pelajar tersebut memahami dan tidak memahami pengajaran yang dilakukan oleh guru. Okey, tujuan yang ketiga adalah untuk membantu guru semasa sesi pengajaran. Seperti yang kita tahu, terutamanya pelajar-pelajar yang daripada tingkatan 1 dan tingkatan sehingga tingkatan 4, mereka tidak faham sekiranya mereka tidak dapat melakukan aktiviti dan tidak dapat melihat apa yang dengan lebih jelas apa yang diterangkan oleh guru. Dengan itu, alat bantu mengajar ini, roda impian tersebut dapat membantu guru dan menjelaskan dengan menerangkan dengan lebih jelas perkara yang diajar oleh guru semasa kelas dijalankan. Prinsip-prinsip penggunaan alat bantu mengajar. Okey, prinsip yang pertama ialah kesesuaian. Yang mana alat bantu mengajar yang kami reka ini adalah bersesuaian dengan objektif pembelajaran. Dan alat bantu mengajar yang kami reka ini juga adalah sangat sesuai mengikut semua tahap
umur pelajar, yang mana daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 semua alat bantu mengajar ini dapat digunakan untuk pengajaran di dalam kelas. Okey, yang prinsip yang kedua ialah menarik. Yang mana alat bantu mengajar yang kami reka ini adalah menarik, di mana alat bantu mengajar roda impian ini adalah di dalam roda impian tersebut terdapat 6 bahagian, yang mana setiap 6 bahagian tersebut adalah mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza. Dengan itu, apabila menarik dapat menarik perhatian daripada pelajar dan secara tidak langsung akan memberi tumpuan yang penuh apabila sesi pengajaran dan aktiviti dilakukan oleh guru semasa sesi pembelajaran. Okey, prinsip yang ketiga ialah menjimatkan kos. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kami menggunakan alat bantu mengajar roda impian, yang mana terdapat menggunakan kotak. Dengan itu, kotak diambil daripada kedai-kedai kotak yang terpakai, dan terdapat juga bahan-bahan yang dibeli, tapi bahan seperti belong yang merupakan kos yang paling rendah digunakan. Okey, itu saja untuk prinsip. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Elia Maisalah binti Syafiee akan terangkan cara penggunaan alat bantu mengajar. Baiklah, ini merupakan alat bantu mengajar untuk kumpulan kami. Okey, kami namakan alat bantu mengajar ini iaitu roda bumi. Kenapa kami namakan roda bumi? Dia sebab berkaitan dengan subjek geografi. Tingkatan 2 dengan tajuk pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey, baiklah. Sekarang saya akan terangkan cara macam mana guna alat bantu mengajar ini. Lepas cikgu akan putahkan roda bumi ini. Okey, contoh. Untuk yang pertama dapat aktiviti kedua. Jadi, okey, untuk aktiviti kedua ni dia berkaitan dengan padankan fenomena gerhana. Jadi, pelajar yang datang ke depan tu, dia kena ambil, dia akan dibagikan 2 kad, di mana pelajar ni perlu tampal untuk kad ni di jawapan yang betul. Contohnya, untuk ni jawapan gerhana matahari di sini. Okey. Untuk gerhana bumi, untuk gerhana bulan di sini. Okey. Jadi lepas orang tampal, cikgu akan suruh pelajar tersebut untuk terangkan bagaimana proses gerhana bulan itu berlaku, bagaimana proses gerhana matahari itu berlaku. Jadi ini merupakan aktiviti pertama. Aktiviti yang kedua iaitu padankan fenomena gerhana. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, contohlah bila diorang pusing, okey, diorang dapat pocket war. Okey, pocket war ni untuk pocket war dia ada berkaitan dengan 3 topik, iaitu kejadian 4 musim, kesan putaran bumi dan juga kesan keadaan bumi. Okey, yang untuk pocket war ni cikgu akan tampalkan benda ni dekat sini. Jadi, okey, untuk round yang pertama, untuk kumpulan yang dapat untuk bahagian pocket war ni, yang pertama, diorang kena ambil gambar. Cikgu akan sediakan banyak gambar daripada sini. Jadi, pelajar perlu masukkan dalam gambar tu kejadian 4 musim. Kejadian 4 musim ada ada musim burung, musim sejuk, musim bunga dengan musim panas. Okey. Jadi lepas diorang dah pilih keempat-empat gambar ni, maksudnya daripada banyak-banyak ni diorang kena pilih jawapan yang betul lah. Jadi lepas diorang dah pilih keempat-empat ni, diorang kena masukkan dalam poket tu. Dan nanti kemudian cikgu akan check sama ada jawapan tu betul atau tak. Okey, ini untuk permainan pocket war. Permainan seterusnya, pelajar dapat aktiviti yang keempat, iaitu terkesilan kata. Okay, untuk terkesilan kata ni, cara permainan dia senang saja, iaitu di mana pelajar perlu buka di sini. Okey, dia buka di sini, dan di sini ada sediakan soalan, dan setiap pelajar yang ikut turutan akan isi tempat kosong berkaitan dengan topik ni lah. Maksudnya diorang kena baca soalan dan isi tempat kosong di terkesilan kata ni, di tempat yang disediakan lah. Okay, ini untuk aktiviti yang keempat, iaitu terkesilan kata. Okey, untuk permainan yang seterusnya, iaitu aktiviti what inside the balloon. Okey, what inside the balloon ni, dia permainan dia dalam balloon tu dia dah siapkan soalan. Jadi pelajar perlu pecahkan balloon
Lepas pecahkan belon dan belon tu akan pecah dan jawapan tu akan jatuh lah. Daripada situlah permainan tu, daripada soalan tu, contoh dia dapat soalan apa, dan kemudian pelajar tu perlu beri jawapan bergantung pada soalan yang dia dapat. Okey, saya akan tunjuk contoh. Okey, baiklah. Ini merupakan cara macam mana bermain what inside the balloon. Okey, jadi pelajar akan diberi dan, okey, dan kemudian pelajar perlu okey, kita tengok dapat soalan apa. Okey, dapat soalan 3 iaitu apakah kesan putaran bumi. Jadi lepas dapat soalan ni, jadi pelajar perlulah bagi jawapan apakah kesan putaran bumi. Macam itulah permainan untuk what inside the balloon. Apa yang ada dalam balloon ni. Okey, macam itulah permainan untuk aktiviti-aktiviti roda bumi ni. Okey. Okey, sekarang ni ada 2 QR code. Okey, untuk dan untuk lepas aktiviti ada juga disediakan nota. Okey, iaitu nota putaran bumi dan juga nota peredaran bumi. Jadi cikgu dah sediakan QR code di mana pelajar perlu hanya just scan saja dan open link. Lepas dah buka ni dan kemudian ada segala nota yang berkaitan dengan putaran bumi ni. Jadi diorang boleh belajarlah nota-nota yang berkaitan dengan kejadian putaran bumi ni. Okey? Dan juga sama juga diorang kena scan untuk nota peredaran bumi. Okey? Okey, baiklah. Itulah cara penggunaan alat bantu mengajar roda bumi. Bagi bahagian kelebihan ataupun kekuatan ABM roda bumi ini pula, kelebihan pertamanya ialah sudah pasti ianya murah dan juga mudah dibawa ke mana-mana. Hal ini kerana kos yang diperlukan untuk menyiapkan ABM ini adalah rendah kerana roda bumi ini banyak menggunakan bahan kita semula seperti kertas dalam proses penghasilannya. Selain itu, ianya juga mudah dibawa oleh guru untuk ke kelas ataupun sebagainya kerana ABM ini adalah ringan dan juga bersifat mudah alih. Kelebihan kedua ABM ini pula ialah pelajar dapat memahami suatu topik dengan mudah. Hal ini kerana penerimaan input suatu topik pembelajaran adalah berbeza bagi setiap pelajar. Mungkin bagi sesetengah pelajar, terutamanya pelajar kelas belakang, mereka ini sukar untuk memahami suatu topik apabila diajar dengan kaedah pembelajaran yang biasa. Oleh itu, apabila kaedah pengajaran ditukar dengan menggunakan ABM ini, maka mereka akan menjadi lebih bersemangat dan juga menimbulkan rasa minat mereka untuk memahami topik tersebut kerana mereka juga tahu adanya ganjaran yang menanti sekiranya jawapan yang diberikan oleh mereka adalah tepat. Okey. Kelebihan ketiga ABM pula ialah ianya menjadikan pembelajaran itu bersifat interaktif. Hal ini kerana ABM ini mampu menarik minat pelajar untuk menumpukan sepenuh perhatian mereka semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Misalnya pelajar itu perlu memutarkan roda terlebih dahulu bagi membolehkan mereka ini mendapat latihan dan juga nota yang terdapat dalam QR code. Hal ini akan menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga di mana sekiranya dibandingkan dengan kaedah pembelajaran yang biasa digunakan, pelajar hanya perlu duduk di tempat masing-masing dan juga guru akan memberikan nota dan latihan dalam bentuk kertas ataupun guru hanya menerang secara teori sahaja. Menurut Nur Azlan dan juga Nur Dalina, alat bantu mengajar ini memainkan peranan yang penting ke arah pelajar memahami konsep dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain bertujuan untuk menarik minat pelajar tersebut. Akhir sekali, kelebihan penggunaan alat bantu mengajar ini iaitu roda bumi sebenarnya ianya memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria seperti deria penglihatan, deria sentuh dan juga deria pendengaran. Terima kasih kepada saudari pembentang sebentar tadi. Saya Nur Salsabila binti Azif, nombor matrik 146562. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian kelemahan ABM kumpulan kami iaitu roda bumiku tercinta. Okey, antara kelemahannya adalah yang pertama ianya mudah rosak ataupun koyak dan warnanya juga mudah luntur jika terkena air. Hal ini demikian kerana roda bumi ini dibaluti dengan kertas manila. Selain itu, saiz tulisannya juga agak kecil menyebabkan murid yang berada di bahagian belakang kelas kurang jelas atau tidak dapat melihat dengan jelas tulisan pada roda bumi tersebut.
Kesimpulannya, penggunaan ABM ini dapat membantu guru memudah cara sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ABM ini sangat membantu murid-murid pada abad ke-21 ini untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid kini lebih suka dan mereka lebih gemar belajar dalam keadaan dan suasana kelas yang lebih efektif dan menyeronokkan. Kerana ia dapat merangsang minat mereka untuk belajar di dalam kelas. Menurut Fort Leroy 1982, guru yang mahir bukan sahaja merupakan seorang pelukis yang dapat memahami perbezaan individu. Beliau juga menyatakan bahawa sesuatu bahan dengan sendirinya tidak akan menghasilkan sebarang perubahan pembelajaran, tetapi kemahiran guru menggunakan bahan itu boleh memberi kesan yang berkekalan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.